Kita pergi kepada urus niaga seterusnya. Oh, masih lagi kita menerima dokumen invoice. Okey, dokumen invoice ni cikgu ulang sekali lagi. Digunakan untuk apabila kita beli ataupun jual barang secara kredit. Beli atau jual barang secara hutang. Okey, di sini kita menerima invoice asal. Puan Maria menerima invoice asal daripada pembekal glamour. Okey, kita lihat di sini bila menerima invoice asal bermaksud Puan Maria telah melakukan pembelian secara hutang dengan pembekal glamour. Jadi kita lihat apa butiran dia. Oh, Puan Maria telah membeli barang niaga. Sebab apa cikgu sebut barang niaga? Sebab Puan Maria menjalankan perniagaan jual tudung. Dia beli tudung bawal, dia beli tudung siakap. Tudung siakap. Tak apalah, beli tudung siakap dalam kuantiti yang banyak bermaksud dia telah membeli barang niaga. Ataupun kita boleh sebut bahasa kampung stok. Kalau akaun kita sebut inventory. Okey. Jadi dia membeli barang secara kredit sebanyak 10,800. Okey. Bila kita beli barang niaga secara kredit, buku catatan pertama yang perlu kita gunakan adalah jurnal khas. Okey. Awak tengok buku teks jurnal khas ada 6 jurnal khas. Okey. Dalam kes ni kita akan gunakan jurnal belian sebab Puan Maria telah membeli barang niaga. Okey, beli barang niaga, jurnal belian. Okey, jom kita record. Okey, di sini adalah format jurnal belian. Okey, sebelum ni jurnal am. Dah ingat dah bagaimana format jurnal am? Hafal tau. Okey, ini adalah format jurnal khas ataupun jurnal belian. Jurnal khas format dia semua sama. Jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan. Format dia semua sama. Okey, di mana dia ada tarikh, butiran, folio. Okey, untuk folio ni dia merupakan rujukan dari mana butiran itu diambil. Okey, awak boleh tanya cikgu-cikgu awak bagaimana fungsi folio ini. Okey. Kemudian nombor dokumen ada dalam invoice tadi. Dan juga RM berapa kita berhutang ataupun Puan Maria berhutang. Okey, ini format bagi jurnal belian. Tarikh, butiran, folio. Nak merekod jurnal belian, kita lihat balik invoice. Okey, maklumat yang perlu kita ambil adalah nama, tarikh, nombor invoice dan juga jumlah. Okey. Alright, kita masuk dalam jurnal belian. Tarikh Januari 3 tadi. Okey. Dalam jurnal khas, butiran ni kita akan rekod nama pembekal ataupun nama pelanggan. Okey. Cikgu rekod di sini iaitu pembekal glamour. Kemudian nombor dokumen dalam invoice tadi serta jumlah 10,800. Okey? Ini cara kita nak rekod jurnal belian ataupun jurnal khas. Cikgu ulang, butiran dalam jurnal khas ataupun jurnal belian ini kita akan rekod siapa yang kita berhutang. Tadi kita berhutang dalam invoice, kita berhutang dengan pembekal glamour. Jadi butiran kita tulis sama sebiji apa yang ditulis dalam invoice tadi. Jom kita post ke ledger pula. Alright, sekarang kita nak post jurnal belian ke ledger. Okay. Seperti yang cikgu sebut sebelum ni, yang butiran akan jadi tajuk dalam ledger. Jadi, cikgu buka akaun pembekal glamour. Okey, persoalan di sini, kita nak rekod sebelah mana? Sebelah debit ke sebelah kredit? Itu persoalan sekarang. Kita nak rekod sebelah mana? Debit ke kredit? Okey. Cikgu tunjuklah di sini. Kita ada dua cara kita nak rekod debit ke kredit. Okey, cikgu tunjuk di sini. Cara pertama, awak boleh guna dua cara. Nak guna cara pertama ataupun cara kedua. Kaedah pertama ataupun kaedah kedua. Okey, pertama, pembekal glamour. Siapa pembekal glamour?
dia adalah akaun belum bayar kepada Puan Maria. Okay, sebab Puan Maria bila berhutang dengan pembekal glamour akan jadi akaun belum bayar. Akaun belum bayar, dia dalam kategori liability semasa. Bila sebut liability semasa, dia bersifat kredit. Jadi, kita akan post sebelah kredit. Okay, boleh. Ini adalah cara pertama. Yang biasa cikgu akan guna kaedah ni lah. Cikgu akan minta murid-murid cikgu untuk pilih awak nak guna kaedah pertama ataupun kaedah kedua. Gunalah mana-mana kaedah. Janji bila awak post, awak masuk di bahagian yang betul. Okay, kaedah kedua ni adalah kaedah yang biasa cikgu guna masa cikgu sekolah dulu. Cikgu buat macam ni. Belian. Bila belian, dia bersifat debit. Okay, maksudnya segala butiran kita akan post kredit. Dia akan jadi songsang. Boleh? Belian, cikgu selalu ingat, belian tu debit. Okay. Butiran tu kita post kredit. Jadi maksudnya jurnal khas ni, dia akan berlawanan post dengan sifat asal jurnal tersebut. Okay? Ini kaedah kedua lah. Masa cikgu belajar akaun dulu, cikgu suka guna kaedah kedua. Mana-mana saja awak nak guna kaedah pertama ataupun kaedah kedua. Okey? Boleh? Okey, sekarang kita mula merekod dalam ledger, post ke ledger. Tadi kredit kan? Okey, kita buat tarikh. Januari 3. Kemudian butiran ni awak jangan tulis pembekal glamour lagi sebab kita dalam akaun pembekal glamour. Jangan pula buat double record. Pembekal glamour atas, butiran pembekal glamour. Salah tu. Okey, butiran ni awak kena ambil dari mana? Jurnal mana dia? Jurnal belian. So, butiran dia belian lah. Kalau awak ambil daripada jurnal jualan, butiran dia jualan lah. Begitu. RM dia 10,800. Senang je sebenarnya akaun ni. Okey, kaedah yang cikgu gunakan tadi, kaedah 1, kaedah 2. Awak pilihlah mana-mana kaedah. Cikgu reka sendiri kaedah tu, terutama kaedah 2. Cikgu suka kaedah 2 sebab senang cikgu rekod cepat, pantas. Sebab bila dalam exam, masa kita tak cukup. Jadi cikgu cipta satu kaedah, bagi cikgu mudah hafal. Bila jurnal belian, kita akan post kredit. Sebab belian debit, kita akan post songsang kredit. Macam tu cikgu reka kaedah. Apa pun bergantung kepada awak semua, ikut awak. Yang penting masa merekod post ke ledger tepat masuk debit ataupun kredit. Okay.